Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup bermasyarakat menghubungkan anggotanya dalam pelbagai bidang kemasyarakatan, agama, politik dan juga ekonomi. Dengan adanya mata pencarian dan nafkah, hidup sama ada melalui bekerja sendiri dalam bidang pertanian, perdagangan, berniaga, atau bekerja dalam perkhidmatan kerajaan, seseorang ketua keluarga berkemampuan menyara kehidupan keluarganya, khususnya membeli barang-barang makanan, pakaian dan keperluan-keperluan asasi lainnya. Berkaitan tentang hukum muamalat, yakni berjual beli, apabila ada permintaan terhadap sesuatu barang seperti keperluan harian, tentunya terdapat urusan jual beli atau muamalat antara pembeli dengan penjual. Oleh yang demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, beberapa panduan perlu diambil kira oleh ahli-ahli masyarakat agar urusan muamalat yang dilakukan itu menepati kehendak yang telah Islam tentukan. Antaranya ialah yang pertama, elakkan penipuan. Penjual perlu menjauhkan diri daripada menipu pembeli dengan mengurangkan timbangan, mengurangkan timbangan pada barangan yang dijual. Di samping itu, hanya barangan yang bersih, suci, halal dan boleh dimanfaatkan sahaja yang patut dijual. Barangan yang rosak atau cacat pula tidak boleh dijual. Bukan keuntungan yang menjadi ukuran, tetapi keberkatan rezeki yang diperolehi hasil urusan jual beli yang sehat. Yang kedua, yaitu memberi hutang. Penjual yang tinggi hemahnya akan membenarkan sebahagian pembeli, yakni kurang mampu atau miskin, berhutang barangannya dengan perjanjian untuk membayarnya apabila ada kemampuan atau sampai tempoh yang dijanjikan. Yang ketiga, yaitu mengurangkan harga. Dilarang juga meninggikan harga barangan sewenang-wenangnya. Adalah dianjurkan berkata benar terhadap harga sesuatu barang, dan apabila pembeli meminta pengurangan harga barang, hendaklah ia, yakni penjual, bersetuju mengurangkannya pada kadar yang munasabah. Yang keempat, saudara-saudaraku, yaitu menanggung kerugian. Seseorang pembeli yang membeli barangan daripada penjual yang miskin haruslah sanggup menanggung sedikit kerugian pada nilai barangan. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatadha. Yang bermaksud, Allah mengasihi seseorang lelaki yang bertolak ansur ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menuntut, yaitu menuntut hutangnya. Yang kelima, yaitu kelonggaran jual beli. Urusan jual beli antara fakir miskin harus diberi kelonggaran. Seperti peniaga berkata, ambillah barangan yang kau hajati,
Apabila ada kemampuan, bayarlah. Jika tidak, anggaplah ia sebagai sedekah dan dihalalkan bagimu. Allahu Akbar. Berkaitan pula dengan syarat muamalat, seseorang peniaga atau pedagang harus memberi perhatian khusus kepada perkara-perkara berikut. Yang pertama, bersih niatnya. Bersih niatnya dalam menjalankan perniagaan. Tidak perlu tamak untuk mendapat untung lebih. Beliau bersifat qanaah, yakni berpada dengan rezeki yang diterima hasil jualannya untuk menyara kehidupan keluarga. Yang kedua, pandai membahagikan masa. Pandai membahagikan masa untuk beribadah, khususnya salat wajib, dan tidak dilalaikan dengan urusan perniagaan harian. Yang ketiga, perniagaan itu sebagai fardu kifayah, yaitu menganggap perniagaan sebagai fardu kifayah bagi memudahkan kehidupan masyarakat. Jika tidak, akan terjejaslah keharmonian masyarakat dengan tiada perusahaan yang berkaitan seperti kedai runcit, kilang beras, kilang roti dan sebagainya. Yang keempat, yaitu menjauhi perniagaan haram. Peniaga hendaklah dijauhkan perkara-perkara yang jelas haramnya, seperti menjual arak, jualan nombor ekor, dan jualan ternakan yang tidak disembelih mengikut syarak. Yang kelima, barangan yang sah. Pedagang mestilah mengelakkan diri daripada menjual barang-barang curi, barang-barang hasil peras ugut dan sebagainya. Yang keenam, yaitu amalan riba. Memberi hutang dan mengenakan bunga, yaitu bayaran balik hutang dengan kadar yang lebih, maksudnya dengan lebih tinggi. Ianya perlu dijauhi kerana ia adalah haram di sisi agama. Dan yang ketujuh, menjaga kesempurnaan muamalat, yaitu hendaklah pedagang menjaga segala hal ehwal muamalat dengan sempurna, kerana beliau akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitulah sedikit perkongsian yang dapat kita kongsikan dalam konsep santai ilmu berkaitan dengan hukum muamalat, yaitu berjual beli. Berkaitan dengan juga kita sentuh berkaitan dengan syarat muamalat. Mudah-mudahan kita sebagai penjual juga sebagai pembeli dapat mempraktikkan dalam apa yang kita kongsikan ini, agar kita tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sesungguhnya azab Allah tu amatlah pedih. Mudah-mudahan kita memahami konsep ini dan kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.